como ele tem. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Umi Ros. Jika anda rasa perkongsian ini mendatangkan manfaat pada anda, sila like, share and subscribe. Bab 2, Daya dan Gerakan 1. Tajuk 2.2 Graf Gerakan Linear. Graf gerakan linear adalah graf yang menunjukkan perubahan gerakan bagi suatu objek terhadap masa. Jenis graf yang terlibat ialah graf sesaran masa, yang kedua graf had laju masa dan yang ketiga graf pecutan masa. Kita lihat graf yang pertama iaitu graf sesaran masa. Ini adalah graf bagi objek pegun. Had lajunya ialah kosong. Yang kedua, ini adalah graf bagi objek yang bergerak dengan had laju seragam. Pecutannya kosong. Dan yang ketiga, objek bergerak dengan had laju bertambah. Pecutannya positif. Kita lihat pula graf had laju melawan masa. Graf yang pertama, objek bergerak dengan had laju seragam. Pecutannya kosong. Bagi graf yang kedua pula, anda boleh lihat garisannya bermula daripada asalan. Objek bergerak dengan pecutan seragam. Dan untuk yang ketiga, anda boleh lihat garisannya semakin menurun ke bawah. Objek bergerak dengan had laju berkurang secara seragam, iaitu nyah pecutan seragam. Seterusnya kita nak lihat graf pecutan masa. Untuk graf yang pertama ini, objek bergerak dengan pecutan sifar. Graf yang kedua pula, objek bergerak dengan pecutan seragam. Dan graf yang ketiga, objek bergerak dengan pecutan bertambah. Kita lihat contoh pengiraan yang pertama. Encik Sulaiman sedang memandu kereta di sepanjang jalan raya daripada keadaan rehat. Rajah di bawah menunjukkan graf had laju melawan masa pergerakan Encik Sulaiman daripada masa kosong hinggalah 200 saat. A. Terangkan pergerakan kereta daripada masa kosong hingga 200 saat. Kita boleh rujuk rajah ini. Untuk permulaan, bermula daripada keadaan rehat, kosong, kereta bergerak dengan pecutan seragam sehingga mencapai kelajuan 30 meter per saat. Antara nilai masa kosong hinggalah 20 saat yang pertama. Yang kedua, kereta bergerak dengan had laju malar dalam masa 170 saat bagi masa antara 20 hinggalah 190 saat. Dan yang ketiga, pada masa 10 saat terakhir, kereta mula perlahan dan mengalami pecutan berkurang secara seragam sehinggalah berhenti. Ini adalah bagi masa antara 190 hinggalah 200 saat. B. Nyatakan pecutan kereta pada permulaan 20 saat. Nilai pecutan kita boleh kira daripada kecunan graf.
Kita kira nilainya ialah 1.5 meter per saat. Dan yang kedua, kita kira pula pecutan di akhir 10 saat. Dan nilainya ialah negatif 3 meter per saat. C. Hitungkan jarak perjalanan kereta apabila dalam keadaan pecutan, hal laju malar dan pecutan berkurang. Kita boleh tengok ataupun rujuk rajah ini. Untuk pecutan, iaitu garisan yang pertama ini, kita kira luas di bawah grafnya, iaitu luas segitiga. Kita akan dapati nilainya ialah 300 meter. Yang kedua, garisan lurus ini iaitu had laju malar. Setelah dikira luasnya ialah 5,100 meter. Dan yang ketiga, bagi garisan yang menurun ini iaitu pecutan berkurangan, nilai jarak yang dikira melalui luas ialah 150 meter. Lukis graf pecutan masa bermula daripada 0 hinggalah 200 saat. Daripada nilai kecerunan yang kita kira daripada graf had laju lawan masa, maka kita boleh plot graf pecutan melawan masa. Untuk garisan yang pertama iaitu pecutan, kita dapati grafnya ialah lurus antara 0 hingga 20 saat. Dan nilai pecutannya ialah 1.5 meter per saat. Bagi garisan yang kedua iaitu pecutan kosong ataupun had laju malar, masanya ialah antara 20 hingga 190 saat. Jadi kita plotkan pada paksi kosong. Dan yang ketiga iaitu had laju yang berkurangan, nilai kecerunan kita adalah negatif 3, iaitu nilai pecutan bagi had laju yang berkurangan. Dan kedudukannya ialah antara masa 190 hinggalah 200 saat. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Berapakah sesaran teksi daripada masa 4 saat hinggalah 9 saat? Jadi kita kira melalui luas di bawah grafnya, iaitu luas segitiga ini. Hasil pengiraan kita akan dapati nilainya ialah 25 meter. Kita kira saja luas di bawah graf bagi kawasan yang berlorek ini. Secara kesimpulannya, kita boleh katakan bahawa untuk mengira nilai had laju bagi graf sesaran masa, kita boleh kira melalui nilai kecerunan. Bagi graf had laju masa, nilai luas di bawah graf mewakili nilai sesarannya. Manakala nilai kecerunan mewakili nilai pecutan. Dan graf pecutan masa pula, nilai had lajunya boleh dikira melalui luas di bawah graf. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton.